Istana Negara beri peluang kepada parti politik untuk calonkan nama bakal Perdana Menteri. Dua mangsa nahas helikopter PDRM di Tawau akan dirujuk ke Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan lanjut. Ni hao, saya Beverly Anastasia Lim. Istana Negara akan memberi peluang kepada parti-parti politik yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat untuk mencalonkan nama bakal Perdana Menteri. Perkara itu dinyatakan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin hari ini. Menurut kenyataan itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah belum memperolehi keyakinan terhadap seorang ahli parlimen yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat yang layak dilantik menjadi Perdana Menteri ke-8 bagi membentuk kerajaan baru. Baginda turut menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli parlimen dan ketua setiausaha negara serta semua pihak yang terbabit dalam proses temu bual selama 2 hari bermula Selasa lalu. Datuk Ahmad Fadil berkata, Al-Sultan Abdullah turut berkenan dengan keputusan yang telah diambil oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof untuk tidak memanggil mesyuarat khas Dewan Rakyat Isnin ini. Seri Paduka Baginda akan terus berusaha mencari jalan penyelesaian selaras dengan perlembagaan persekutuan demi kesejahteraan rakyat jelata dan negara yang kita cintai. Krisis politik negara timbul susulan cubaan untuk mengatur semula gabungan parti yang memerintah negara diikuti peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Isnin lalu. Ia turut menyaksikan Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu meninggalkan gabungan Pakatan Harapan yang menerajui kerajaan pusat sejak Mei 2018 selain 11 wakil rakyat PKR bertindak keluar parti. Perkembangan politik yang berlaku menyebabkan PH yang kini dianggotai PKR, DAP dan Amanah hilang kuasa sebagai parti pemerintah. Susulan nahas helikopter Agusta Westland AW139 milik Polis Diraja Malaysia yang terhempas di kem Batalion 14 Pasukan Gerakan Am Tawau, Jalan Air Panas Tawau malam tadi. Siasatan di lokasi kejadian bermula hari ini bagi mengenal pasti punca nahas. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Peter Umbuas berkata, Komando Pasukan Gerakan Udara PGU Sabah, ACP Ahmad Lokman Abdul Hadi telah ke lokasi kejadian pagi tadi. Pusat kawalan di lokasi nahas oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau juga diaktifkan serta-merta bagi mengawal lokasi berkenaan. ACP Peter berkata helikopter itu dipercayai cuba mendarat di kawasan helipad pada 7.30 malam tadi namun hilang kawalan sebelum melanggar atap bangunan unit pentadbiran K9 di kem berkenaan. Helikopter itu dinaiki 5 pegawai dan anggota PGU Kota Kinabalu. Seorang lagi penumpang helikopter adalah jurutera awam berusia 36 tahun. Namun pesawat itu terhempas ketika cuba mendarat di helipad kem Batalion 14 PGA Tawau, Jalan Air Panas Tawau, kira-kira 7.40 malam. Anggota terlibat menjalankan operasi rutin dan bergerak menaiki helikopter dari Lahadatu ke lapangan terbang Tawau untuk singgah mengisi minyak helikopter sebelum meneruskan perjalanan ke kem PGA Tawau lalu terhempas ketika cuba melakukan pendaratan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 8.02 malam tadi. Sebuah jentera dan 2 buah utiliti diketuai penolong kanan penguasa bomba Syarudi Delamin bersama 12 orang anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. 5 penumpang helikopter mengalami cedera ringan dan telah keluar sendiri dari pesawat yang terhempas. Manakala seorang mangsa lagi tersepit dan cedera parah. Bomba membuat semburan buih di kawasan yang dikuatiri ada tumpahan minyak pesawat. Mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan 8.43 malam. Operasi tamat pada jam 8.58 malam setelah bomba memastikan keadaan di tempat kejadian selamat daripada kemerbahayaan lain.
Penumpang helikopter yang terhempas itu dikenali DSP Nur Hashim Ahmad, 44 tahun, ACP Sheikh Faizal Johari, 34 tahun, Sarjan Muhammad Razi Radai, 40 tahun, Sarjan Wedrich Cindy, 34 tahun dan Kopral Andrian Shah Muhammad Saufi, 33 tahun. Manakala orang awam dikenali Harry Joinin, 36 tahun. Kesemuanya dikejarkan ke Hospital Tawau untuk rawatan kecemasan. Sarjan Wedrich yang cedera parah akibat nahas berkenaan dirawat di zon merah Hospital Besar Tawau. Sarjan Muhammad Razi dirawat di zon kuning manakala 4 yang lain iaitu Asisten Superintendent Sheikh Faizal, Superintendent Nur Hashim, Kopral Andrian Shah dan jurutera Harry Joinin yang cedera ringan telah dibenarkan pulang selepas menerima rawatan. Sementara itu, seorang saksi Wong, 60 tahun, yang ditemui berhampiran lokasi kejadian berkata, helikopter itu berpusing beberapa kali, dipercayai mengalami masalah enjin sebelum terhempas di kamp PGA. Ketika kejadian, Wong berada di rumahnya di Jalan Muhibah Raya sebelum terdengar bunyi kuat di udara. Wong menambah helikopter itu terbang rendah dan berpusing-pusing sebelum hilang daripada pandangan matanya. Sementara itu, dua mangsa nahas helikopter Agusta Westland AW139 yang cedera parah dan patah tulang akan dirujuk ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Komander Pasukan Gerakan Udara Sabah, Asisten Komisioner Ahmad Lokman Abdul Hadi berkata, langkah itu bagi membolehkan pemeriksaan lebih lengkap dilakukan termasuk imbasan pengimejan resonans magnetik MRI. Difahamkan Sarjan Wedrich Cindy patah tulang leher dan kedua-dua belah tulang pinggul. Manakala Sarjan Muhammad Razi Muhammad Radai pula patah pada 3 ruas tulang rusuk sebelah kanan dan sudah dipindahkan ke wad biasa untuk pemantauan. Semua kru penerbangan dan jurutera, seorang jurutera yang terlibat itu selamat dan berada di hospital. Yang kapten pesawat iaitu DSP Nur Hashim tidak mengalami apa-apa kecederaan serius, dan itu juga jurutera Encik Harry tidak juga mengalami sebarang kecederaan, termasuk Kopral Andrian juga tidak cedera. Yang mengalami kecederaan adalah Sarjan Wedrich yang dipercayai patah tulang leher, masih belum dapat keputusan daripada pihak hospital tulang beberapa dan tulang pinggul dia sebelah kiri dan kanan juga didapati patah. Dan beliau sekarang ni masih dalam rawatan di Hospital Tawau dan akan dipindahkan ke Hospital Queen. ACP Ahmad Lokman berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan di tapak kejadian Batalion 14 Pasukan Gerakan AM Tawau siang tadi. Ketika ini, kesemua mangsa masih ditempatkan di Tawau sehingga rakaman percakapan selesai dilakukan. Sepasukan penyiasat dari bahagian siasatan kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan Malaysia dijangka tiba di Tawau untuk melakukan siasatan terperinci yang dijangka mengambil masa antara 1 hingga 2 hari sebelum punca nahas diketahui. Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik yang juga Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat Libaran, Jafari Waliam mengumumkan keluar parti dan menjadi bebas. Jafari keluar parti bersama 3,144 ahli membabitkan 23 daripada 25 ranting di cabang itu hari ini. Beliau membuat pengumuman itu hari ini di Pejabat PKR Cabang Libaran, Sandakan. Jafari berkata, biarpun keluar parti, beliau tetap menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Katanya tindakan itu susulan hilang keyakinan terhadap Presiden Parti yang terbukti gagal menguruskan parti dan hanya mementingkan kelompok tertentu serta meminggirkan yang lain, terutama pejuang asal yang berkorban sepanjang 20 tahun. Presiden hanya mementingkan kelompok tertentu dan meminggirkan yang lain, terutama perjuangan asal yang berkorban sepanjang 20 tahun. Keadilan terpilih dalam parti tidak akan berat sebelah dalam pengurusan hal ehwal dalam parti. Kita pernah sedia maklum waktu selepas kita PRU 14 kita ada pemilihan parti.
2018 menampakkan parti pun dalam pemilihan huru hara tentang atas sokongan tim A dan tim B. Jadi situlah kami hilang kepercayaan dengan parti, pemilihan parti yang lalu penuh cacat, merbah dan tidak telus. Jafari berkata susulan tindakan beliau bersama 23 ranting di cabang itu, PKR cabang Libaran akan terbubar kerana jumlah anggota tidak mencukupi untuk membentuk cabang. Katanya beliau akan terus berkhidmat kepada masyarakat menerusi platform pertubuhan bukan kerajaan. Jawatan Kuasa Induk Setinggan Sabah akan bermesyuarat setiap 3 bulan bagi mengatasi masalah kawasan perkampungan yang masih belum diwartakan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong berkata, jawatan kuasa berkenaan sebenarnya sudah wujud sekian lama namun mesyuarat tidak pernah diadakan. Dan jawatan kuasa ini telah pun wujud sebelum ini, tapi fungsi dia itu mungkin tidak dapat difungsikan, memandangkan mungkin ketika itu banyak perkara-perkara yang lebih penting lagi daripada masalah setinggan. Tapi bila kita ambil alih kerjaan ini, kita nampak terutama sekali di Kementerian Kerjaan Tempatan ini dan Perumahan ini, isu setinggan sangat banyak. Kerana ianya dia akan create masalah sosial ekonomi. Ya, saya ambil contoh, tidak tersusun. Bila tidak tersusun rumah-rumah, satu bukan saja masalah vandalism, masalah kebakaran. Hari ini sering berlaku kerana tidak tersusun. Yang keduanya juga masalah keterisan, bekalan elektrik dan bekalan air yang akhirnya akan merugikan juga agensi berkenaan dan juga kerjaan ini kepada diri rakyat. Dan sudah tentu selaku pemerintah, kerjaan yang ada hari ini menjadi tanggungjawab kita. Kerana kita sudah nampak masalah ini timbul dan semakin berkembang. Setinggan hari ini semakin bertambah, bukan makin berkurangan. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat pertama jawatan kuasa induk setinggan peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Katanya masalah ketirisan bekalan air dan elektrik di kawasan setinggan akan merugikan kerajaan. Jawatan kuasa induk setinggan akan membincangkan masalah itu kerana kawasan setinggan semakin bertambah dan bukannya berkurangan. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, setiap daerah juga perlu mewujudkan jawatan kuasa teknikal bagi menyalurkan data kepada jawatan kuasa induk berkenaan. Berdasarkan data terkini, Bandaraya Kota Kinabalu sahaja mempunyai sebanyak 54 perkampungan yang masih belum diwartakan, melibatkan sejumlah 7,900 buah rumah, 7,812 bilangan keluarga dan 34,173 bilangan penduduk. Secara keseluruhannya di Sabah, sebanyak 173 perkampungan masih belum diwartakan yang melibatkan sejumlah 21,785 buah rumah dan melibatkan seramai 119,015 penduduk. Menurutnya, sehingga hari ini Kerajaan Sabah telah mewartakan sejumlah 100 perkampungan dan usaha ini akan diteruskan. Katanya data itu tidak melibatkan warga asing, sebaliknya semuanya adalah warga negara Malaysia. Yang dikatakan tadi kampung tidak diwartakan. Pasal bila kita cakap setinggan, persepsi di luar, setinggan ni pendatang tanpa izin. Yang kita tangani ialah orang tempatan yang duduk di perkampungan yang tidak diwartakan, tidak digadget, yang tidak ada title. Ini yang kita nak majukan. Dan ada kampung tapi tidak tersusun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berharap Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA dapat menguruskan sukan bola sepak negeri secara profesional demi memastikan sukan tersebut dapat dibangunkan di negeri ini. Ketua Menteri berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan Presiden SAFA, Datuk Peter Anthony, sempena Majlis Pengenalan dan Pelancaran Pasukan Bola Sepak Liga Super Musim 2020 Sabah di Kota Kinabalu malam tadi. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata untuk mencapai sesuatu kejayaan dalam era bola sepak profesional, komitmen, disiplin dan semangat satu pasukan sama ada di dalam atau di luar padang juga kunci utama kejayaan sekaligus mengangkat martabat pasukan. Sementara itu dalam sidang akhbar selepas program berkenaan, Datuk Peter mengingatkan skuad Tambadau Sabah untuk mengutip mata awal dalam saingan Liga Super yang bermula 1 Mac depan untuk membina momentum dan menaikkan semangat pasukan dalam mengharungi saingan sepanjang musim. Pasukan kita mestilah
menyediakan diri mereka untuk sekurang-kurangnya mengutip mata awal bagi membolehkan kedudukan semangat pasukan kita berada di kedudukan yang baik ataupun momentum yang baik untuk mengharungi perlawanan-perlawanan seterusnya, sama ada di tempat sendiri maupun di tempat lawan. Sementara itu, jurulatih Sabah Kurniawan Dwi Yulianto yang juga bekas penyerang Indonesia berkata, pasukan Sabah kini berada pada tahap yang baik untuk memulakan saingan dalam Liga Super. Beliau mahu yang terbaik untuk pasukan dan cuba mencipta sejarah. Karena saya yang bertanggung jawab dan jangan kecam pemain karena mereka sudah berjuang 1000% bahkan karena banyak local players, so saya tahu tahu sekali bagaimana loyalitas mereka terhadap tim Sabah ini. Kalau dipotong mungkin darah mereka juga Sabah semua, so saya tahu hari-hari mereka bagaimana mereka training 100%, bagaimana mereka berjuang di game. So sepak bola ini tidak ada yang sempurna. Saya Beverly Anastasia Lim, Wan An.